Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera cikgu ucapkan kepada murid-murid yang akan mengikuti perbincangan cikgu pada hari ini. Baiklah, kalau kita lihat dekat sebelah ni, pernah lihat tak? Semestinya pernah lihat. Siapa yang belum pernah lihat, boleh tengok video cikgu sebelum ni. Rona kata kunci. Sebelum ini, cikgu ada beritahu bagaimana rona kata kunci mampu bantu kita untuk bertutur. Tapi kali ini, cikgu akan tunjukkan bagaimana rona kata kunci membantu kita untuk menulis karangan. Baiklah, sebelum cikgu teruskan, sebelum cikgu lanjutkan perbincangan kita, cikgu nak bincang sikit berkaitan rona kata kunci sebagai ulang kaji kepada kita. Baik, rona kata kunci ada 3 gelung. Gelung pertama adalah gelung prisma, ia adalah berkaitan dengan pihak, iaitu pihak kerajaan, ibu bapa, sekolah, masyarakat, individu dan swasta. Gelung yang kedua melibatkan 12 kata kunci iaitu peka, didik, suri teladan, kawal, amalkan, kukuh, elak, ikut, atur, tambah, anjur, sedia. Ini adalah tindakan dan diakhiri dengan satu gelung yang terakhir ada 12 kata hubung. 12 kata hubung lah, bagi, hingga, untuk, demi, dengan, agar, apabila, kerana, ketika, supaya, seperti, melalui. Okey. Bagaimana cikgu nak aplikasikan 12 gelung kata kunci ni untuk membantu kita membina karangan yang mantap? Okey, jom kita tengok soalannya. Baik, ini soalan yang kita akan bincang pada hari ini. Seperti biasa, siapa yang belum tengok lagi video cikgu sebelum ni, tengok dulu sebab cikgu dah buat analisis karangan. Bagaimana kita nak buat satu analisis karangan untuk memastikan kita tidak tersasar atau lari tajuk, terutamanya dalam karangan bahagian B. Baik, seperti biasa, kita tengok soalan, baca soalan dulu. Jangan baca stimulus atas tu, jangan baca yang kotak tu, baca soalan dulu. Pada pendapat anda, selain kepentingan yang dinyatakan dalam petikan di atas, apakah kepentingan pelajar mempelajari sejarah? Jom kita tengok buat analisis tertupif. 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 Apa itu tertupif? Tema. Tu, tugasan. P, pihak. I, isi yang diberikan. F, format. Okey, jadi kalau kita tengok dekat sini, tema dia adalah sejarah. Betul? Kepentingan mempelajari sejarah. Okey, sejarah. Tugasan dia kepentingan. Pihak yang terlibat adalah pelajar. Kita kena tahu kesan dia kepada pelajar, bukan kepada orang lain. Dia nak tahu tentang pelajar. Sebab dia kata apakah kepentingan pelajar mempelajari sejarah. So, mesti berkaitan dengan pelajar sahaja. Isi yang diberikan. Nak tahu isi diberikan, kita kena baca stimulus. Jom baca. Menurut Profesor Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kek Kim, kesedaran generasi kini terhadap kepentingan sejarah dapat disifatkan sekadar bermusim kerana kebiasaannya ramai pelajar akan mula mengambil kisah mengenai hanya menjelang Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Menurut beliau, pembelajaran sejarah membolehkan pelajar lebih bersifat patriotik dan mengenali negara sendiri. Baiklah, jadi dekat dalam tu kalau kita perasan ada dua isi yang diberikan, iaitu bersifat patriotik dan mengenali negara sendiri. Namun begitu, tengok format atau ciri-ciri soalan. Walaupun tidak ada format, tapi dia nyatakan selain isi yang diberikan. Jadi dia tak mau isi yang telah diberikan, iaitu bersifat patriotik dan mengenali negara sendiri, dia tak mau. Dia nak tahu perkara lain, isi-isi lain selain dia bersifat patriotik dan mengenali negara sendiri. Jadi, macam mana kita nak buat? Seperti biasa, sebelum kita nak buat, kita kena buat analisis Asibidibam. Analisis Asibidibam. Okey, apa itu analisis Asibidibam? Cikgu pun dah tunjuk dekat video cikgu sebelum ni. Jangan lupa untuk tengok. Okey. Jom kita analisis Asibidibam. Asibidibam, apa, siapa, bila, di mana, bagaimana, mengapa. Isi yang cikgu nak pilih ialah apa? Menambahkan rasa cinta terhadap tokoh-tokoh pejuang. Kita nak cinta terhadap tokoh-tokoh pejuang ni. Kadang-kadang kita tak kenal pun. Kita sebut saja tapi tak kenal pun apa perjuangan dia semua kan. Okey. Jadi dengan melalui pengaitan sejarah ni, kita akan dapat menambahkan rasa cinta terhadap tokoh-tokoh pejuang. Itu apa? Siapa yang akan dapat mengenali rasa cinta, menambahkan rasa cinta? Murid-murid. Bila dia akan menambahkan rasa cinta? Ketika baca buku sejarah. Di mana dia akan baca buku sejarah? Di dalam kelas. Bagaimana dengan baca buku boleh meningkatkan rasa cinta? Sebab dia mengenali sebab perjuangan dan analogi yang dibawa untuk bebaskan negara daripada musuh. Sebab apa pula kalau baca boleh menambahkan rasa cinta? Sebab tak kenal maka tak cinta. Jadi ini asas. Asas cikgu nak tulis karangan. Asas cikgu nak tulis karangan macam ni. Okey, yang Rona kata kunci atas ni, nanti dulu, tunggu. Buat Asibidibam dulu. Okey, selesai. Ini kita punya draft. Jadi nak tulis karangan kena ada draft, murid-murid. Tak boleh suka-suka hati buat saja tau. Okey, jadi jom kita tengok apa analisis seterusnya. Jadi apabila kita dah buat analisis Asibidibam, sekarang kita nak susun saja masuk dalam karangan. Kita nak sambung-sambungkan dia saja. Okey, disebabkan ini karangan bahagian B jadi dia agak panjang. Kalau karangan bahagian A dia agak pendek. Okey, kalau ini karangan bahagian B dia agak panjanglah setiap perenggan. Okey, cuba bacakan. Penguasaan murid-murid terhadap sejarah negara akan menjanjikan pelbagai kelebihan kepada mereka. Wa ima kita sedar atau tidak, murid-murid yang dipupuk dengan penghayatan sejarah akan dapat meningkatkan nilai dalam diri. Nilai yang dimasukkan ialah rasa cinta terhadap tokoh-tokoh pejuang yang pernah bermati-matian mempertaruhkan nyawa dan kudrat. Kudrat tu tenaga. Hal ini dapat dikukuhkan melalui pembacaan buku-buku sejarah
ketika dalam kelas semasa sesi pembelajaran dan pengajaran PDP. Contohnya, guru-guru berusaha menerangkan kepada murid-murid tentang perjuangan Tunku Abdul Rahman yang gigih membebaskan tanah Melayu daripada penjajahan. Hal ini akan mengukuhkan lagi rasa kasih murid-murid terhadap bapa kemerdekaan kita dengan mengenali sebab perjuangan dan ideologi yang dibawa oleh beliau untuk membebaskan negara daripada musuh. Kendati pun dunia kemodenan semakin mengakis rasa cinta ini, namun usaha memupuk rasa cinta terhadap tokoh melalui pengingitan sejarah tidak boleh diketepikan kerana tak kenal maka tak cinta. Jadi yang cikgu merahkan tu ialah semua yang daripada analisis Asy Bidibam. Cikgu masuk dan cikgu murnikan sahaja. Okay, ini asas kepada nak mantapkan karangan. Kadang-kadang maklumat-maklumat basic macam ni pun kita tak masukkan sebab kita terlampau mengejar kepada teknik-teknik di luar. Sedangkan asas kepada penerangan, mengurai ialah apa, siapa, bila, di mana, bagaimana dan mengapa keadaan ini berlaku. Itu asasnya. Teknik-teknik yang digunakan di sekolah itu kebanyakannya teknik untuk menyusun sahaja, menyusun idea sahaja. Tapi apa pun, susun walau macam mana pun, tetap kena ada Asy Bidibam ini sebagai asas. Ataupun dalam bahasa Inggeris, kita panggil five husband, five wives. 5 isteri, 5W, 1H. Cikgu minta pasti. 5W, 1H. Okay, sorry. 5W, 1H. Okay. Jadi, ini kita analisis, kita tengok berdasarkan yang warna merah ni ialah Asy Bidibam. Macam mana dengan yang ni? Cuba tengok warna biru. Yang warna biru ni sebenarnya secara kebetulan. Bukan kebetulan. Cikgu buat ni sebab cikgu memang dah kuasai rona kata kunci. Ada dalam rona kata kunci. Yang meningkatkan, yang dikukuhkan ketika, semasa, yang menambahkan, dengan, untuk, melalui, kerana, itu semua ada dalam rona kata kunci dekat atas ni. Ada dekat rona kata kunci dekat atas ni. Jadi sebenarnya, di samping kita nak susun kita punya Asy Bidibam, sebenarnya kita sedang menggunakan rona kata kunci. Jadi macam mana nak kenal pasti rona kata kunci ni? Kena selalu aplikasikan. Jadi cikgu akan tunjukkan beberapa contoh daripada murid cikgu buat karangan bahagian A yang dibantu dengan Asy Bidibam dan paling penting menggunakan rona kata kunci. Mereka akan highlightkan atau mereka akan merahkan, mereka birukan atau mereka warnakan perkataan-perkataan yang diambil, dikeluarkan daripada rona kata kunci. Baiklah, itu saja untuk perbincangan hari ini. Jangan lupa untuk kekal stay tune untuk tengok video-video daripada murid-murid cikgu. Terus kekal cemerlang bersama Jom Skor BM bersama Cikgu Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah hasil perbincangan kami menggunakan rona kata kunci. Rangka menanam budaya membaca dalam kalangan anak-anak ialah ibu bapa mestilah menjadi suri teladan kepada anak-anak dengan mendedahkan bahan bacaan yang berfaedah. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan usia yang paling dekat dengan anak-anak ketika di rumah. Contohnya, ibu bapa perlu memanfaatkan masa di rumah dengan membaca buku ataupun surat khabar di depan anak-anak dan bukannya menonton televisyen. Dampaknya, anak-anak dapat mencontohi sikap baik ibu bapa kerana bagaimana acuan beritulah beliau. Dengan merujuk rona kata kunci, ini adalah hasil yang telah kami bincangkan. Rangka menanam budaya membaca dalam kalangan anak-anak ialah ibu bapa haruslah menyediakan perpustakaan mini di rumah supaya anak-anak dapat mengisi masa lapang dengan membaca. Hal ini demikian kerana ibu bapa merupakan profesor pertama bagi anak-anak untuk kemenjadian mereka. Hasilnya, ibu bapa memberi bahan bacaan yang bersumberkan, ilmiah dan bergrafik menarik. Kesannya, anak-anak dapat memperoleh ilmu pengetahuan yang meluas melalui inisiatif yang disediakan oleh ibu bapa kerana membaca Jabatan Hasil perbincangan ini, ibu bapa perlu istiqamah mendidik anak-anak sejak kecil supaya dapat menanam budaya suka membaca. Hal ini dikatakan demikian kerana ibu bapa sentiasa menjadi petunjuk terbaik kepada anak-anak dalam segala situasi, sama ada dalam keadaan sukar atau senang. Misalnya, ibu bapa perlulah istiqamah untuk terus bersabar dengan karenah anak-anak biarpun kadang-kadang mencabar emosi dan prinsip yang dipegang oleh ibu bapa. Kesannya, anak-anak akan lebih terbuka hatinya untuk membaca.